Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk kesekian kalinya. Jadi dah agak lama kita bercuti. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung semula. Jadi apa khabar semua? Sehat-sehat hendaknya. Dan apa khabar juga bacaan-bacaan kita yang sebelum ni? Saya harap kita adalah buat sedikit ulang kaji ataupun bacaan-bacaan untuk kita tambah baik kan. Baik. Untuk hari ini insya-Allah kita akan terus sambung lagi bacaan yang sepatutnya kita baca dulu. Jadi hari ini kita akan sambung bacaan untuk muka surat yang ke-34. Jadi dalam muka surat yang ke-34 ini kita akan sambung bacaan. Jadi ayat ni, muka surat ini dia bermula dengan ayat yang ke-216. Okey. Ayat ni dalam muka surat ni bermula dengan ayat yang ke-216. Jadi mungkin dah lama tak baca ni, rindu nak baca kan? Jadi insya-Allah kita akan terus ke muka surat yang ke-34. Okey, baik. Ni adalah muka surat yang ke-34. Jadi insya-Allah kita akan mula baca ayat ni. Harap nampaklah semua ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Tengok tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, jadi bacaan terus masukkan bunyi tanwin ni terus masuk dalam lam. Jadi dari sudut hukum kita namakan dia sebagai idgham bila gunnah. Jadi bila idgham bila gunnah, dia hanya memasukkan sahaja bunyi tanwin tu ke dalam huruf. Jadi kat sini, cerita kat sini dia huruf lam lah. Jadi bila tanwin dimasukkan dalam huruf lam, maka dia bila gunnah, maknanya tidak ada dengung, memadai. Masukkan saja bunyi, dah selesai. Okey, semula tengok saya baca ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nampak? Kurhul lakum. Jangan letak dengung kat sini. Okey, sambung. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang kat sini pula tengok tanwin bertemu dengan waw. Sama-sama idgham, tapi tanwin yang kat sini dia kena idgham, yang ni dia kena dengung. Jadi bila baca waktu nak menyebutkan tanwin kena campur dengan huruf waw tu, kemudian kena buat di hidung, di rongga hidung. Syai'an, tapi kena pastikan dekat tanwin baru buat. Jangan daripada awal lagi. Kena dekat tanwin ni barulah diletakkan di rongga hidung. Okey, semula ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Okey, ni hukum apa? Hukum mad arid lis-sukun. Okey, sambung. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi
والمسجد الحرام. Okay, kita perhatikan dekat sini. Sini ni kita tengok baris depan, lepas tu dia ada tanda mim kecil. Ini tandanya apa? Tanda kat sini adalah hukum iqlab. Asal daripada ni ra ni asalnya dia adalah baris 2. Sebenarnya dia baris 2 kat sini. Tapi disebabkan bertemu dengan ba, dalam Rasam Osmani diletakkan terus cara nak baca. Jadi kat sini kena baca dengan sebutan huruf mim. Wa kufrum, tidak lagi bunyi dengan bunyi tanwin, tapi dia terus pergi kepada bunyi mim. Wa kufrum bihi wal masjidil haram. Nampak ya? Ini namanya iqlab. Senang cerita, bila nampak je mim yang ekor panjang ke bawah macam ni, maka ini adalah tanda untuk bacaan iqlab. Okay, sambung. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ta mati, lam hidup. Tapi bila kita nak berhenti, maka lam pun kena dimatikan juga. Yang ni ramai sangkut kat sini ni. Cara dia macam mana? Okey, kita bunyikan ta mati, qat. Dan waktu dah selesai bunyi ta mati, letakkan lidah kita dekat makhraj huruf lam. Cari dalam gambar rajah. Cari dalam gambar rajah makhraj huruf lam tu dekat mana. Jadi bila kita baca minal qatl, macam itulah qatl. Dia ada sedikit makhraj, kita letakkan dekat makhraj huruf lam. Jangan kita hidupkan ta ni. Kan? Ada yang baca minal qatl. Kan? Dia bukan qatl. Qatl. Sikit saja huruf lam tersebut. Cara dia macam mana? Macam tadilah. Ini kita letakkan. Kita letakkan saja lidah kita dekat makhraj huruf lam. Okay, sambung kat sini. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Okay. Just skip. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Okay, kat sini ya. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Sambung ayat ni 219. Okey. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma
ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Ini pun sama. Fa mati waw letakkan dekat makhraj huruf waw. Af. Jangan afwa. Yang tu kita menghidupkan huruf waw. Okey, letakkan saja dekat makhraj huruf waw. Qulil 'afw. Okey. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Okay, baik, alhamdulillah. Okay, kita dah sampai, kita dah pun membaca muka surat yang ke-34. So kita tambah satu lagi muka surat untuk kita ulang kaji, untuk kita baca satu persatu. Bacaan kita hari ini kita jumpa dengan beberapa hukum. Antara yang diterangkan tadi adalah hukum idgham. Dalam bahagian nun mati dan tanwin. Ya, dia nun mati dan tanwin. Kenapa disebut nun mati dan tanwin? Kerana kedua-duanya iaitu nun mati dan juga tanwin tu bunyi dia sama. Yang kita nak dalam bacaan tajwid ni adalah bunyi. Okey, bunyi-bunyi tu. Jadi bila ditanya, kalau kok-kok lah kan, kok-kok ditanya. Ditanya, kenapa disebut hukum nun mati dan tanwin? Kan, nun mati dan tanwin. Mudah cerita je. Kerana kedua-dua bunyi tersebut, iaitu bunyi nun mati ataupun nun sakinah dengan bunyi tanwin. Nampaknya dua-dua tu, bunyi nun sakinah dengan nun mati, bunyi dia sama. Dan ada juga yang mengatakan bahawa tanwin tu asalnya daripada nun yang mati. Yang maknanya benda yang sama lah. Okey, bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ni, dia terpecah. Okey, bunyi nun mati tu yang mana asal bunyi itu an, contoh kan, an. Jadi bunyi nun mati itu dia akan menghasilkan 5 jenis bunyi. Sebab tu dia namakan hukum 5. Maksud hukum 5 itu adalah 5 bunyi nun mati yang berbeza. Bunyi itu macam mana kita nak tahu? Itulah yang nama izhar, iaitu jelas. Ikhfa, iaitu menyembunyikan. Jadi nun mati itu dia dah tak bunyi an dah. Dia dah sembunyikan bunyi tersebut dekat huruf-huruf yang berikut. Kemudian dia adanya idgham. Idgham ni adalah memasukkan bunyi. Bunyi nun mati, bunyi tanwin tu, an, in, un tu dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Jadi hari ni kita jumpa idgham ni. Idgham ni kita jumpa yang pertama idgham ma'al gunnah dan yang kedua dinamakan sebagai idgham bila gunnah. Bila dikata idgham ma'al gunnah, so dia ada 3 kan? Idgham ma'al gunnah. Idgham tu adalah memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin dalam huruf-huruf idgham. Ma'a tu bersama, gunnah itu dengung. Jadi dia nak memasukkan tu, nak memasukkan bunyi nun mati atau bunyi tanwin tu, bila nak dimasukkan, dia tak boleh masuk saja. Dia kena masuk dengan diiringi. Dengan diiringi dengan bunyi gunnah. Maknanya kita nak baca tu, kita kena letak kat rongga hidung lah. Contohkan macam ayat tadi. Wa asa an takrahu syai'an. Kan kita tutup hidung sikit, kita nak tahu dia duduk kat mana. Kita tutup hidung lah. Syai'an, maknanya dia kena duduk kat rongga hidung. Kalau kita baca yang kita tutup hidung, bunyi dia syai'au. Tak ada jelas, tak ada jejas bunyi. Maknanya makhraj yang kita guna tu adalah makhraj dekat lidah. Yang dekat dalam mulut lah, bahagian mulut, bukan dekat rongga hidung. Sedangkan makhraj untuk mengeluarkan bunyi gunnah tu dia mesti duduk kat hidung. Kan? Kata apa bahasa sengau. Duduk kat hidung. Syai'au syai'au. Kan? Dia kena duduk kat hidung. Itu namanya ma'al gunnah. Dan juga bila idgham ma'al gunnah, adanya gunnah tu, jadi gunnah kat sini, hukum gunnah ni kita baca dia dengan kadar 2 harakat lah. Okey. Kemudiannya pula, yang kedua tadi kita jumpa iaitu idgham bila gunnah. Sama juga, idgham bila gunnah. Idgham tadi sama, iaitu memasukkan nun sakinah atau bunyi tanwin tadi dalam huruf idgham bila. Bila ni maknanya tanpa. So dia tidak ada gunnah, iaitu dengung. Jadi maksudnya
mudah ceritanya kita hanya memasukkan sahaja bunyi idgham tadi tanpa perlu diiringi dengan bunyi gunnah. Apa ayat tadi? Kan ayat yang sama tadi kan? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kurhul lakum. Nampak? Tanwin tadi kurhun lakum dimasukkan dalam bunyi, dalam huruf lam, tapi tidak perlu didengungkan kurhun lakum. Jadi bacaan itu salah. Jadi dia kena hanya memasukkan sahaja bunyi idgham tanpa perlu ada dengung. Baik. Dalam bahagian nun mati dan tanwin memang idgham ni dia ada dua je lah. Kan? Idgham al gunnah satu, kemudian idgham bila gunnah satu. Idgham bila kata idgham sama apa jenis idgham pun bila dikata hukum idgham tu adalah memasukkan bunyi huruf yang mati dalam huruf yang berbaris. Tapi dalam bahagian nun mati dan tanwin ni idgham yang terhasil adalah idgham ma'al gunnah ataupun dan juga idgham bila gunnah. Okey, itu dia. Okey, boleh hendaknya untuk kita dapat mengetahui, mengulang kaji dan juga mengamalkan cara bacaan idgham ma'al gunnah. Okeylah. Jadi baik, pada hari ini saya rasa cukup sekadar ini terlebih dahulu pertemuan kita dalam bacaan satu hari satu muka surat ni kan. Ni dah berapa bulan dah baru nak satu muka surat ni. Okey, jadi insya-Allah kita diizinkan Allah Taala kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang pada bacaan-bacaan yang lain pula, muka surat yang lain pula. Jadi seperti biasa saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sepotong hadis. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis yang biasa kita baca. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Siapa ahlinya? Kitalah. Ya, cubalah kita untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran. Kalau mampu untuk menghafal Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Kalau tak pun, kita menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai rutin harian. Senang cerita, kalau sehari tak baca Al-Quran tu rasa macam tak lengkap je hidup. Okay, baik. Jadi cukup setakat ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan insyaAllah bertemu lagi kita waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.